أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Surah yang dibaca ini dikenali dengan Suratul Buruj. Al-Buruj dengan makna bangunan-bangunan ataupun laksana istana-istana. Al-Buruj. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan dicari oleh mati. Walaupun kamu berada di dalam singgah di dalam istana-istana yang didiri dengan kukuh dan kuat. Dah nak lari lah. Duduk dalam istana pun mati juga. Walaupun istana dikelilingi oleh kota-kota yang teguh. Itu buruj. Yang dimaksudkan di sini ialah kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Allah menjadi tempat peredaran matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala yang terlalu banyak. Surah ini dikenali dengan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Tujuannya menyatakan hakikat akidah Islamiah. Kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada hari akhirat. Kepercayaan kepada janji-janji Allah. Rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Percaya kepada semua yang datang daripada Allah. Itu penekanan yang diberi kepada surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Ketika umat Islam menghadapi musuh-musuh yang sangat zalim, yang sangat jahat. Bagaimana seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh dunia. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutuskan untuk seluruh dunia. Bukan untuk Mekah, bukan untuk orang Arab, bukan untuk zaman itu sahaja. Berbeza-beza dengan Rasul yang lebih dahulu daripadanya. Untuk kaum dia saja, untuk zaman dia saja. Adapun Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia dan jin. Sehingga hari kiamat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas daripadanya. Tiba-tiba Rasul yang diutuskan ini ditentang oleh kaum dia sendiri. Oleh anak beranak dia sendiri. Belum lagi menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom. China, India. Hari ini Amerika, Rusia, British, Jerman, Perancis, Jepun dan lain-lain lagi. Ini adalah kuasa-kuasa besar dunia yang akan ada sebelum berlakunya hari kiamat. Akan ada kuasa-kuasa besar. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini nak dibawa, nak dinyatakan.
Padahal seluruh kuasa-kuasa besar dunia menentangnya. Di Mekah sudah ditentang. Maka Allah menurunkan surah-surah di Makkatul Mukarramah untuk menyatakan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa semua kuasa-kuasa besar yang menentang Islam itu laksana debu yang sangat halus. Debu yang sangat halus ditiup oleh angin. Jatuh begitu saja. Tunjuklah kuat macam mana, senjata macam mana sekalipun. Tak boleh lawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmat surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Di antaranya suratul Burud, di mana para sahabat yang mendengar surah ini setelah membacanya dan memahami surah ini, mereka merasakan bahawa semua musuh-musuh Islam yang zalim itu kecil saja. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Surah ini dimulakan dengan makhluk langit yang sangat besar, yang ada di dalam kawasannya bintang-bintang cakrawala yang beredar, yang tak boleh dibilang banyaknya. Dan bintang cakrawala itu berada di dalam buruj, di dalam kawasan masing-masing, di bawah kekuasaan Allah. Bintang tu ada yang besar pada bumi kita ni. Besar pada bumi, pak kita duduk ni. Bumi ni yang besar ada dah. Tetapi di sana ada cakrawala yang lebih besar, mungkin berlipat kali ganda. Duduk dalam kawasan peredarannya. Luah kawasan tu tak tahu luah mana. Semuanya berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahawa semua kerajaan yang ada dalam dunia yang lawan Islam ni kecil saja. Kecil saja. Kita adalah hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan janji hari kiamat. Berlakunya hari kiamat. Dunia yang besarnya akan dibinasakan oleh Allah. Berlakunya hari kiamat. Dan berlakunya hari disaksikan. Dibicarakan di hadapan Allah dengan adanya saksi. Dan surah ini membawa kisah yang dikenali dengan Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang zalim sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita baca kisahnya. Menggali parit yang panjang, diletakkan kayu-kayu api yang banyak, dinyalakan kayu api di dalamnya, dan dipilih orang-orang yang beriman dicampak ke dalam api itu sehingga mereka menjadi abu. Walaupun mereka menjadi abu, mereka adalah orang-orang yang menang di sisi Allah. Bagaimana jadi abu menang? Kerana kehidupan kita bukan saja kehidupan alam dunia, ada kehidupan alam barzah dan ada kehidupan alam akhirat. Yang kita ketahui, yang kita kena tahu, kehidupan dunia tidak habis di alam dunia ini sahaja. Dan Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman teguh, kuat dengan imannya, dan memberi amaran kepada orang kafir. Mereka yang kafir ini suka bertindak terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada tindakan yang diambil malaikat kerana dia beriman, kerana dia nak ke Islam. Kerana nak ke Islam, maka dia ambil tindakan. Tak kira lah. Buat lembut pun marah, buat keras pun marah. Serba tak kena orang Islam ni. Itu perangai orang kafir. Tuhan kata perangai mereka melakukan demikian, mereka akan dihukum pada hari kiamat kelak. Dan Allah Ta'ala menyebut kekuasaannya boleh menghancurkan semua yang zalim itu, walau besar macam mana sekalipun. Kerana semua makhluk berada di bawah perintah Allah Ta'ala. Dan ditutup dengan kisah Fir'aun kaum Samud,
merupakan negeri yang paling bertamadun, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tamadun, dengan kekuatan benda yang hebat, lawan nabi-nabi dan rasul, mereka terima akibatnya. Akibatnya kerana kafir, membohongi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ketahuilah Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala mempunyai Al-Quranul Karim yang sangat hebat, yang disimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tempat disimpan segala perkara yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan suratul Burud. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai bangunan-bangunan, laksana bangunan yang menjadi kawasan kepada bintang-bintang cakrawala yang beredar. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mesti bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Sumpah dengan makhluk tidak sah. Kedegi di mahkamah, akak tangan tinggi mana pun, saya bersumpah, saya mengaku, tak sebut wallahi billahi wa tallahi, tak sah sumpah itu. Itu undang-undang manusia. Mengikut undang-undang syariat, sumpah mestilah dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Kena ada demi Allah. Sebut perkataan Allah. Adapun Allah, dia boleh bersumpah dengan makhluk. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wal asri, demi masa. Allah Ta'ala boleh sumpah. Was samai, demi langit. Allah Ta'ala boleh bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk, menandakan makhluk yang Allah Ta'ala jadikan sumpah itu makhluk yang menjadi dalil yang besar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketuhanan Allah Ta'ala, ketuhanan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, yang tidak sama dengan segala makhluknya, yang tak mampu kita nak fikir dengan akal. Kita mampu sekadar yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, jangan lebih pada itu. Was-samai, demi langit. Dzatil buruj, yang mempunyai kawasan-kawasan peredaran bintang-bintang yang beredar. Laksana bangunan yang teguh, tak boleh keluar pada kawasan itu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil qadim, dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya sehingga menjadi bulan sabit, laksana seludang melengkung, seludang yang lama jadi melengkung. Daripada bulan purnama jadi bulan sabit, bulan purnama balik. Bulan sabit macam seludang kering, melengkung begitu saja. Di mana bulan ini bergerak mengikut buruj. Matahari bergerak mengikut buruj, kawasan-kawasan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, iaitulah hari kiamat. Allah Ta'ala menjanjikan semua yang hidup dimatikan. Sama ada pohon kayu, batu, bukit, manusia, jin, malaikat. Yang hidup dimatikan. Malaikat Allah Ta'ala saja yang tidak mati sekali-kali, yang maha hidup. Semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan akan berlakunya hari kiamat, hari dibangkitkan semula. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah. Janji yang benar, bukan janji main-main, janji yang sungguh, yang mesti berlaku. Demi hari yang dijanjikan oleh Allah. Wa syahidin wa masyhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Allah Ta'ala bersumpah dengan saksi. Ada ulama yang menafsirkan saksi ini ialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam,
yang menjadi saksi terhadap umat mereka pada hari kiamat kelak. Dan begitulah umat Muhammad setelah menjadi saksi kepada umat-umat yang lain bahawa Rasul-Rasul menyampaikan ajaran Allah. Adakah Rasul beritahu? Rasul beritahu. Nabi-Nabi menjadi saksi terhadap masing-masing. Dan umat Muhammad SAW menjadi saksi bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul telah menyampaikan ajaran mereka kepada umat manusia dan kepada jin. Demi saksi yang menjadi saksi wa syahidin, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masyhud, dan yang disaksikan semua mereka yang diheret, yang akan dibicarakan pada hari kiamat, disaksikan. Allah Ta'ala membicarakan manusia dengan saksi dan disaksikan. Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala nampak walaupun di malam gelap yang gelita, semut hitam yang halus merayap di batu yang hitam, diketahui oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang ada dalam batu diketahui oleh Allah Ta'ala. Apa lagi benda yang kita buat, benda yang kita fikir dalam hati, dalam kepala kita, diketahui oleh Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala boleh panggil pada hari kiamat, tidakkah pada hari sekian-sekian waktu, sekian minit, sekian saat, sekian, di tempat bergian-bergian membuat ni, buat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Tetapi Allah Ta'ala yang maha adil tidak hukum dengan tahunya sahaja, dia hukum dengan ada saksi. Wa syahidin, demi saksi. Allah Ta'ala bawa saksi yang menyaksikan apa yang manusia buat. Di antara saksi itu ialah suratan amal yang ditulis oleh malaikat. Dia bawa suratan amal yang berjela-jela sepanjang hidup kita. Bacalah. Bila seseorang itu baca, maka dia tahulah ni dia sungguh, dia buat sungguh. Ingatlah dia buat sungguh, buat sungguh, buat sungguh, buat sungguh. Setelah itu pula, dia bawa saksi daripada anggota dia sendiri. Hak yang degil, tangan dia bercakap, kulit dia bercakap, kaki dia bercakap, anggota-anggota dia bercakap. Tuhan kuncikan mulut, anggota-anggota dia bercakap bahawa dia buat benda ni pada hari sekian-sekian. Dia bawa saksi. Kalau ada saksi daripada makhluk-makhluk, dia bawa makhluk-makhluk itu untuk menjadi saksinya apa yang dia buat. Di sinilah ulama mengatakan kita disunatkan sembahyang beralih-alih tempat. Beralih-alih tempat. Kerana tempat kita sembahyang tu akan menjadi saksi kepada kita. Menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat kelak. Supaya membanyakkan saksi-saksi. Wa syahidin, demi yang menjadi saksi, wa masyhud, yang disaksikan. Menunjukkan Allah Ta'ala itu maha adil, yang tidak terhingga adilnya. Dalam dia bawa saksi, dia ampunkan pula. Mana yang layak diampun, diampunkan. Di antaranya mereka yang berdosa, yang menyembunyikan dosanya, tak cerita korang dosa dia. Dia tahu ini dosa, kecuali kerana dia nak tanya hukum daripada ulama, daripada mufti, daripada orang yang dia percaya, kerana nak tanya, dan dia menyesal di atas perbuatan. Mungkin ada di antaranya yang tak sempat. Disebut dalam hadis, Tuhan bisikkan di telinga dia, wahai hamba-Ku, betul ke membuat ni, membuat ni, membuat ni. Lalu dia yang tidak mendedahkan dosanya mengaku di hadapan Allah. Lalu Allah mengampunkan dosanya. Ada kalangan manusia yang ditunjukkan di tengah khalayak ramai, ini yang sombong, yang takabur, yang megah sangat dengan dosa yang dia buat. Dia dedahkan dosanya di tengah khalayak ramai, munak sangat. Dia malukan sebelum disumbat ke dalam neraka. Itulah peristiwa hari kiamat yang sangat menggerunkan. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Maksudnya celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, lagi amat terpuji. Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW dan sahabatnya menghadapi kezaliman kaum musyrikin di Makkatul Mukarramah yang menangkap, menyeksa orang-orang yang beriman, dan ada yang mati. Maka Allah menurunkan kisah ini untuk memberi amaran kepada orang-orang kafir yang zalim, yang jahat itu, dan memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Allah membawa kisah berlaku kalangan umat di zaman dahulu. Ulama mengatakan peristiwa ini berlaku di negeri Yaman, di Najran, di mana raja negeri itu, ada kalangan mengatakan kalangan Yahudi yang kafir, yang lari daripada agama, tak ikut lagi agama tauhid, menganggap dirinya berkuasa lawan hukum Allah Ta'ala, lawan hukum Tuhan. Di masa itu ialah masa lepas kelahiran Nabi Isa AS, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membetulkan Bani Israel yang sudah murtad daripada agama Allah yang ada dalam kitab Taurat. Allah mengutuskan Nabi Isa untuk membetulkan Bani Israel setelah diutuskan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dibelah dengan gergaji, dibunuhnya. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji. Nabi Yahya disembelih. Nabi Isa AS dikepung untuk dibunuh. Dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Diletakkan di langit. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir, Allah akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, Al-Masih, dan bergabung dengan Imam Mahdi. Orang Yahudi juga percaya akan Zahir Al-Masih, pemimpin Yahudi yang mengalahkan orang Islam. Ada kalangan Zionis Kristian juga percaya dia bergabung dengan Yahudi untuk hapuskan orang Islam. Ini akan berlaku di akhir zaman. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan. Dan Allah Ta'ala menguji manusia sebelum berlakunya kiamat. Pengikut-pengikut Nabi Isa AS, kalangan Hawariyun,
menyebarkan ajaran yang sebenar kepada penganut-penganut yang setia. Di mana penganut yang setia yang berpegang dengan Islam ini diburu, ditangkap, dibakar, dibelah dengan gergaji, diseksa. Yang tukang seksanya ialah orang-orang Yahudi. Di antara mereka yang menganut ajaran yang benar ini ialah seorang rahib yang berhijrah di kawasan itu, yang menyembunyikan diri di bukit jauh daripada orang, beribadat secara bersembunyi, beruzlah. Raja negeri itu berbangga dengan ilmu sihir. Ilmu sihir menjadi ilmu yang dibanggakan, macam zaman Fir'aun. Orang Yahudi pun ada juga berbangga dengan sihir ni, macam Hindu lah. Orang Islam, orang sesat pun ada juga. Di situ ada seorang ahli sihir yang sangat bijak, yang kita baca kisahnya dalam Riyadhus Salihin. Kisah dalam Riyadhus Salihin. Oleh kerana tukang sihir ini dah tua, lalu dia suruh raja cari seorang pemuda yang bijak, yang cerdik. Dia nak turun ilmu sihir ini, nak ajar supaya jadi pengganti dia. Maka dicarilah pemuda yang cerdik, yang pintar di negeri itu untuk belajar ilmu sihir. Dibiayai oleh kerajaan. Zaman lain ni biasiswa lah. Kerajaan beri biasiswa untuk dia belajar. Zaman lain ni ilmu sains teknologi, zaman dulu ilmu sihir. Zaman masing-masing. Pemuda yang dibiayai oleh kerajaan ini, dalam perjalanan dia nak mengaji ilmu sihir itu, terserempak dengan rahib, padri yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia singgah kat padri, lalu dia belajar agama dengan padri ini. Belajar agama, dan dia beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia juga ngaji kat universiti sihir ni. Dia ngaji situ. Dia berulang alik. Oleh kerana dia berminat tempat belajar agama ni, menyebabkan dia lewat. Menyebabkan dia didera oleh guru dia. Balik di rumah lewat, didera oleh ibu bapa dia pula. Mengadu ke tok guru dia. Tok guru dia kata, ceritalah ada kerja tengah jalan. Cerita ada kerja tengah jalan. Yang royak mengaji sini, jangan cerita. Jangan cerita kau orang ni. Kalau orang tahu tak boleh, ini bahaya. Ini zaman agama ditekan, ditindas. Jangan cerita. Berulang adik. Begitulah. Selamatlah dia dengan dia berbohong. Bohong yang diizinkan oleh syarak. Bohong tak apa. Kerana nak menyelamatkan diri. Tak jadi salah. Ini tak boleh bohong. Nak betul orang panggil. Semua. Ada tempat yang wajib kena bohong. Dalam keadaan begitu, satu hari dia terserempak dengan orang ramai yang berkumpul tengah jalan. Dia tanya pasal apa? Ada binatang buah tengah jalan. Binatang buah ada tengah jalan. Tak berani nak nitah. Lalu dia kata, inilah peluang aku nak uji mana betul antara Tok Guru dengan ahli sihir. Lalu dia bawa batu sutik. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya Tok Guru aku ni betul. Dia panggil bertawasul. Tok Guru aku ni betul, diredai olehmu, binasakanlah binatang ni. Dia pekong, kena mampu binatang tu. Mampu. Menyebabkan berita dia membunuh binatang ni tersebar. Bila tengok benda pelik, mula orang mari rumah sadulah. Hak sakit, hak demam, hak tepok, hak buta mari. Minta tolong. Tuhan makbulkan doa dia. Boleh menyembuhkan orang sakit. Berita siapa? Kepada menteri. Menteri yang buta. Menteri itu mari. Di rumah dia. Minta tolonglah.
celak mata dia ni. Dia kata bukan saya Tuhan, Allah yang mencelakkan. Kalau beriman kepada Allah, bolehlah celak. Kalau datuk-datuk lah zaman ni lah. Beriman pada Allah, bolehlah celak. Dia pun doa, beriman pada Allah. Menteri jadi celak. Pergi dekat majlis raja. Raja tengok menteri yang buta dia celak. Celak. Raja heran. Buat mana mau jadi celak ni? Dia kata Allah yang mencelakkan mata saya. Raja kata ada Tuhan lain pada aku? Ada, Allah. Lalu menteri tu dia seksa. Tak tahan kena seksa, dia rayak budak tadi. Budak yang berobat dia. Budaknya takak budak pula. Dia tangkap budak. Dia seksa budak tu pula. Tak tahan, rayak tok guru tu kan ngajar. Pecah habis dah. Akhirnya tok guru dibunuh. Bila nak bunuh budak tu tak boleh. Wah naik atas bukit bergerak. Habis askar-askar pulih bawa tu jatuh. Wah pergi ke laut. Mari gelombang. Habis jatuh orang. Budak ni selamat. Akhirnya budak nak bunuh saya senang dia. Kupu orang. Kupu orang ramai-ramai di stadium. Tambakkan saya di batang kerma. Suruh tukang panah tu sebut Bismillah. Bismillah Rabbi hadal ghulam. Rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ni. Dipanah mati. Pada mati, orang ramai kata amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Menyebabkan orang ramai jadi beriman bila melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Sebut nama Allah. Budak yang tak boleh dibunuh dengan apa cara, sebut nama Allah, mati. Mati budak ni. Syahidlah. Syahid. Dia kata bunuh diri. Ini bukan bunuh diri. Ini bukan bunuh diri. Mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan akidah orang ramai. Sanggup dia mengorbankan diri dia nak menyelamatkan akidah orang ramai. Ini dibolehkan. Bukan bunuh diri. Bunuh diri lain. Bunuh diri ni orang hak putus. Tak boleh nak kahwin dengan orang. Putus cinta. Hutang banyak. Dia ingat lepas dengan bunuh diri. Lepas tak. Lepas mati ada lagi hukum dengan dia. Ini orang ruh dia kuat dengan Allah Ta'ala. Bila penduduk negeri ada yang beriman, lalu raja mengarahkan supaya digalikan parit. Digalikan parit yang panjang di tengah jalan. Di tengah-tengah jalan. Dikumpulkan kayu-kayu api yang banyak, dinyalakan kayu api. Dinyalakan kayu api. Tanya setiap yang lalu beriman kepada Allah ataupun tidak. Yang beriman kepada Allah dicampak dalam api. Yang tak beriman kepada Allah diselamatkan. Ini ujian. Ini ujian dicampur dalam api. Kita cuma tak boleh berah je. Tak boleh berah, tak boleh pitih je. Ini campur dalam api. Ini. Setiap yang beriman dicampur dalam api. Qutila ashabul ukhdud. Celaka. Puak-puak yang menggali parit-parit yang banyak. An-nari dhatil waqud. Yang menyalakan api yang mempunyai bahan bakar yang besar. Dinyalakan api yang menjulang-julang. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka itu duduk di keliling parit-parit yang menyalakan api itu. Suka tengok. Orang Islam kena bunuh. Berbangga. Melihat menyeksakan orang. Berbangga megah sangat. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Padahal mereka itu menyaksikan apa yang mereka buat terhadap orang-orang yang beriman. Kisah dalam Quran ni berulang. Kita baca kisah bagaimana saudara kita di Kemboja dibunuh oleh komunis. Orang Islam di Kemboja dibunuh oleh komunis. Dibakar, direbus dalam air. Di Bosnia
Ini berlaku di akhir zaman. Ini kisah yang sama di Bosnia dan berlaku di negeri komunis, masa penaklukan komunis dulu, yang sempat berhijrah yang tak sempat dibunuh. Di Spanyol, ketika jatuhnya Islam di Spanyol, dibunuhnya orang Islam, dan di rata-rata dunia orang Islam diseksa, termasuk di negeri orang Islam sendiri, di Mesir, di Syria. Tempat orang nak ke Islam, dibunuhnya, diseksanya. Ini kisah yang berulang. Quran ni bukan buku cerita. Quran adalah pengajaran sehingga hari kiamat. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu menyeksa, marah dan menyeksa malaikat kerana mereka itu beriman kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kesalahan dia bukan tipu orang, kesalahan dia bukan merampok, kesalahan dia bukan buat zalim, kesalahan dia bukan buat kacau, kesalahan dia nak ke Islam. Kalau nak ke Islam dia anggap salah, nak laksanakan syariat Allah dia anggap zalim, nak laksanakan hukum qisas, hukum hudud, nak haramkan arak, nak haramkan judi, dianggap ini sebagai suatu benda yang tak betul. Kalau menipu tak apa, laksanakan syariat Allah tak boleh, salah. Ini ujian yang melanda orang Islam di seluruh dunia pada hari ini. Orang nak melaksanakan Islam dia anggap jahat belaka. Hak perang pun jahat, hak masuk pilihan raya pun jahat. Ada negeri yang berperang di Palestin, berperang. Di Syria berperang, di Afghanistan berperang. Kerana musuh masuk menyerang negeri, nak laksanakan syariat. Dia boleh terima kalau rakyat menerima pemerintah yang tak laksanakan hukum Islam. Kalau pemerintah tak laksanakan hukum Islam, tak apa, sanggup beri batuan, ban dunia boleh beri, nak berapa bilion. Bila sebut nak laksanakan Islam, tak boleh. Di Algeria, bila parti Islam Algeria menang 70%. Tentera rampas kuasa, pemimpin Islam ditangkap, dibunuh. Ini seluruh dunia. Dan media-media menyebarkan berita-berita yang banyak mengarut berita. Berita mengarut, kita keliru. Kerana syarikat berita dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh puak-puak yang musuh Islam. Zaman ini zaman fitnah, zaman bencana. Dengan sebab itu kita disuruh bersabar menghadapi ujian ini. Dan tidaklah mereka bertindak terhadap orang-orang yang beriman di Mekah zaman Nabi. Begitulah zaman-zaman yang kemudian. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Malaikat kerana mereka itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga ulama-ulama yang suruh berjihad dianggap penganas. Seluruh dunia. Syekh Yusuf Qaradawi penganas. Dianggap penganas. Kalau dah ikut dia penganas. Walaupun orang ni bercakap dengan hujah, bercakap dengan debat, mari kita berhujah, ajak berhujah tak boleh. Duk main ikut jauh. Mari kita berhujah. Kita berdebat, kita berbincang, nak tahu tentang apa dia Islam. Kerana dia tahu kalau berhujah dia tak tahan lawan dengan Islam ni. Hujah Islam kuat, dia kalah. Maka ditolonglah pengganas. Semua orang yang nak ke Islam adalah pengganas. Tidak ada tindakan illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kerana mereka itu beriman kepada Allah. Ingat, Allah itu Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Apa makna perkasa? Yang maha gagah. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Itu Al-Aziz. Ada orang dia gagah, ada orang boleh halahkan dia. Tuhan tidak. Tuhan tidak.
Pasal apa Tuhan tak hukum selalu? Setiap orang lawan Islam selalu hukum. Turun bala. Tidak. Tuhan beri tempoh supaya mereka bertaubat. Tuhan jadikan alam dunia alam ujian. Tuhan nak jadikan orang-orang yang beriman itu layak masuk syurga. Walaupun mereka dibakar hangus, jadi abu, Tuhan kata mereka berjaya. Berjaya macam mana jadi abu? Kita tengok atas dunia ni jadi abu. Apa berjaya? Jadi abu kena bakar. Kerana lepas alam dunia ada alam barzakh. Ada alam akhirat. Mereka yang dibakar menjadi abu yang dibunuh itu, sebaik saja roh dia keluar, terus masuk dalam syurga. Mereka mencapai kejayaan. Kejayaan yang kekal abadi. Kemenangan yang sangat besar. Sama ada menang di dunia Tuhan beri tempoh. Islam menang. Ataupun tak sempat mati. Menang di akhirat. Orang Islam tetap menang. Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Al-Hamid, yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Tuhan yang baginya kerajaan segala langit dan bumi. Seluruh langit, bintang-bintang cakrawala, ada satu biji bintang lebih besar pada bumi kita ni. Bumi ni besar mana sangat? Laksana habuk yang halus. Kalangan makhluk Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kerajaan yang besar-besar yang ada dalam dunia ni tak usah berasa besar lah. Bumi ni tak boleh nak beratur habis. Bumi tak usah nak habuk. Di bawah kekuasaan Allah. Alam malaikat, alam nyata, alam ghaib. Ini kerajaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bertindak bila-bila masa saja. Tuhan yang baginya kerajaan segala langit dan bumi. Segala langit, as-samawat. Langit ni banyak. 7 lapis langit. Lapis-lapis langit ni pula ada bintang-bintang. Nak tahu berapa triliun bintang, kita tak tahu banyaknya. Tiap-tiap bintang ini ada yang besar pada bumi kita. Dan bumi juga milik Tuhan. Bumi yang kecil ni milik Tuhan juga. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menjadi saksi di atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini disaksikan oleh Allah. Allah Ta'ala menyaksikan sendiri dengan lihat dia, dengan dengar dia, dengan tahu dia. Dan Allah Ta'ala mempunyai saksi malaikat-malaikat yang ditugaskan. Dan makhluk-makhluk lain yang ditugaskan. Semuanya menjadi saksi. Oleh kerana itu, orang-orang yang beriman jangan berasa hina. Jangan berasa lemah menghadapi musuh-musuh Islam. Disebut dalam surah An-Nisa, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu orang-orang beriman ni jangan berasa lemah, berasa hina menghadapi kaum yang ramai yang menentang kamu. In takunu ta'lamun, jika sekiranya kamu sakit. Kamu sakit kerana kamu berpegang dengan Islam. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka sesungguhnya mereka sakit macam kamu sakit juga, Tuhan kata. Mu sakit berlawan dengan mereka siapa tak nera tidur. Mereka juga sakit lawan mu tak nera tidur juga. Mu habis pitih, dia habis pitih banyak lagi. Dia habis pitih banyak daripada kita lagi. Kita habis ria, dia habis senjata. Sebab dia pitih banyak. Pitih banyak. Kita pitih sikit, habis pitih juga. Dia pitih banyak, habis. Habis. Berapa bilion, berapa triliun, melawan dengan RM10 je. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Di sini kelebihan kamu.
Kelebihan kamu, wa tarjuna min Allah. Kamu berharap daripada Allah. Ma la yarjun, apa yang tidak ada pada mereka. Mereka nak harap apa? Mereka tak beratur dengan Allah Ta'ala. Kita mengharapkan balasan daripada Allah. Mereka mengharapkan dunia. Kalau boleh, bolehlah. Lepas boleh jadi habuk habis. Kalau tak boleh, sajalah. Kita tetap boleh. Di hari akhirat. Di dunia. Hidup yang berkat dan di hari akhirat. Di sini kelebihan kita orang Islam yang tak ada pada mereka. Wallahu